Baik, kita mulakan. Hari ini kita belajar hadis, masih bab bis safar, dari hal musafir. Muka surat 71, hadisnya 139. Hadis 139, 140. Okey, kita mulakan dulu 139. Catatkan makna. Dan telah datang oleh seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hendak musafir. Sesungguhnya aku hendak musafir. Bekalilah akan daku." Lalu ia bersabda, "Semoga Allah membekalimu dengan takwa." Semoga Allah membekalimu dengan takwa. Telah berkata ia, tambahlah lagi kepadaku. Tambahlah lagi kepadaku, sabdanya, dan semoga Allah mengampuni dosamu. Telah berkata ia, tambahlah lagi kepadaku. Ia bersabda, semoga Allah memudahkan kepadamu akan kebaikan di mana jua engkau berada. Baik, saya maksud semula. Hadis 139. Wa ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang oleh seorang lelaki kepada Nabi SAW. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu safaron. Sesungguhnya aku hendak musafir. Zawidni, bekalilah akan daku." Faqala, lalu ia bersabda, Nabi, Zawadakallahu taqwa. Zawadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu dengan takwa. Qala, telah berkata ia, lelaki itu tanya lagi, zidni, tambahlah lagi kepadaku. Macam itulah bahasa dia. Faqala, sabdanya, telah bersabda ia, wa ghafara zambaka, dan semoga Allah mengampuni dosamu.
Qala telah berkata ia lelaki itu, zidni, tambahlah lagi kepadaku. Qala sabdanya, wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Dan semoga Allah memudahkan kepadamu akan kebaikan di mana jua engkau berada. Ini ya di antara hadis yang berkaitan dengan safar, berkaitan dengan safar. Jadi hadis itu menerangkan tentang apa bekalan, bekalan yang nak diberikan kepada orang yang hendak musafir. Bekalan yang paling mahal ialah doa. Kita doakan. Selain daripada mungkin material yang boleh diberi bekalan, tapi doa itu lagi penting. Pertama kita doakan, pertama ialah supaya Allah membekali takwa. Yang kedua, semoga Allah mengampuni. Yang ketiga, semoga Allah memudahkan kebaikan di mana saja engkau berada. Jadi kat mana berada dia bertemu dengan hal-hal yang berkaitan khair, kebaikan. Ini maknanya bekalan. Catatkan hadis ini riwayat Tirmizi, hadis hasan. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Ini boleh letak nota tepi, itu maknanya bekalan untuk memberi bekalan untuk orang yang hendak musafir. Memberi bekalan apa? Doa untuk orang yang hendak musafir. Pertama kita doakan, iaitu takwa. Kedua, ampunkan dosa. Ketiga, menemui kebaikan. Baik, untuk yang baru masuk hari ini kita belajar hadis. Hadis yang ke 140. Muka surat 71 bawah sekali. Baik, sambung lagi. Hadis 140 dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang lelaki telah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hendak musafir. Maka beri wasiatlah kepadaku. Atau bahasanya, dia berpesanlah kepadaku. Telah bersabda ia, wajib ke atasmu bertakwa kepada Allah, dan takbir atas tiap-tiap yang tinggi, maka manakala telah beredar lelaki itu
telah bersabda ia, wahai Allah, dekatkanlah baginya yang jauh. Sambung sebelah, muka surat 72, ada sedikit tu. Dan mudahkanlah oleh engkau ke atasnya akan perjalanannya. Nokta, hadis riwayat Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi. Okey ya, saya mak semula. Hadis 140. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, ia bahawasanya seorang lelaki, qala, telah berkata ia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Tengok ya, sedikit tata bahasa dia. Ya Rasulullah ni, bila ada ya, kita tak boleh baca Rasulu, kita baca Rasulah. Ya Rasulullah. Ya. Sebab ya tu huruf nida, seruan. Yang diseru Rasulullah. Jadi Rasul dengan Allah di sini kedudukannya mudhaf ilaihi. Rasul mudhaf, Allahi mudhaf ilaihi. Sebab itu Allahi bari bawah. Jadi dalam bunyi bacaannya Rasulullah. Ya. Tapi kalau Rasul itu tidak jadi mudhaf, kena baca tanwin. Ya, atau baris dhammah. Ya Rasulu. Ya Rasulu. Jadi kalau ada jadi mudhaf, kita tak boleh baris dhammah. Ya Rasulullah. Ya. Baris atas. Sebab apa? Rasul tu mudhaf. Allah mudhaf ilaihi. Ya. Kalau dia tak jadi mudhaf, kena bunyikan dhammah ya. Ya Rasulu atau ya Rasulun, tanwin, baris dhammah. Itu bezanya kalau ada huruf nida, huruf seruan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu an usafirah, sesungguhnya aku hendak ya musafir, kata lelaki ini. Fausi ini, maka wasiatkanlah kepadaku, atau pesanlah kepadaku, ya, berilah pesan kepadaku. Qala, telah bersabda ia, alaika bitaqwallahi, wajib ke atas engkau bertakwa kepada Allah. Ya, artinya pertama sekali wasiat ialah takwa. Ya, sebab nak musafir ni, ya, pergantungan kita yang paling kuat ialah hanya kepada Allah. Ya, kita tak tahu apa yang berlaku yang kita tinggalkan, dan kita tak tahu apa berlaku yang kita tempuhi. Ya. Selamat ke kita pergi, selamat ke kita balik. Ya. Jadi pegangan pertama ialah takwa kepada Allah. Lagi dipesankan oleh Nabi, wa takbir ala kulli syaraf, dan bertakbir atas tiap-tiap tempat yang tinggi. Ya. Maknanya bila tempat mendaki, biasa musafir kadang ada naik, ada turun dia punya perjalanan. Ya, bila atas kenderaan tu, ya, ataupun berjalan pada tempat yang tinggi, ialah ucapannya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Tapi kalau tempat yang menurun, ucapannya Subhanallah. Ya.
Nah, kalau tempat menurun. Tapi kalau tempat yang tinggi, ya, itu ucapannya ialah takbir Allahu Akbar. Falamma walla rajul, maka manakala telah beredar lelaki itu, ya, Nabi dah bagi dia wasiat atau pesanan, lelaki pun beredar untuk terus pergi musafir. Qala, telah bersabda ia, atau Nabi, bahasanya Nabi doakan, ya, dia dah berjalan, didoakan daripada jauh, Allahumma tuwi lahul bu'dah, Allahumma tuwi lahul bu'dah. Terjemahan dia, wahai Allah, ya, dekatkanlah baginya yang jauh. Maknanya doakan daripada belakang, ya. Maknanya yang tinggal ni boleh mendoakan kepada orang yang musafir. Kita doakan supaya, ya, didekatkan yang jauh. Jadi musafir itu mungkin jauh, ya, jadi terasa olehnya dekat. Macam tu. Kemudian wa hawwin alaihi safar, dan mudahkanlah ke atasnya perjalanannya. Ini doa kita di belakang. Dia dah beredar, kita pun doakan, ya Allah, ya, dekatkanlah yang jauh, dekatkanlah untuknya yang jauh, dan mudahkanlah ke atasnya perjalanannya. Itu doa kita lah. Bahasa Melayu pun boleh, ya. Kalau bahasa Arabnya Allahumma wa hawwin alaihi safar, ujung gitu, ya. Allahumma tuwi lahul bu'dah, ya, wa hawwin alaihi safar. Hadis ini catat riwayat Tirmizi, riwayat Tirmizi. Okey, hari ini yang bawah ni Piruku bidabah. Hari itu kita ada langkau, ya, langkau hadis yang 142. Sekarang ni kita ulang balik. Piruku bidabah, dari hal, ya, menaiki kenderaan. Dari hal menaiki kenderaan. Kalau dabah ni maknanya binatang. Jadi binatang ni kita, ya, ibaratkan sebagai kenderaan lah, ya. Dulu naik unta, naik kuda, dikatakan sebagai dabah, ya. Sekarang ni, ya, kenderaan tu, ya, dabah kita, ya. Jadi dari hal menaiki kenderaan. Hadis 141, catatkan. Telah berkata Ali bin Rabi'ah, aku telah melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diberikan kenderaan supaya ia naiki akannya. Maka manakala ia letakkan kakinya di kenderaan, ia berkata, Bismillah. Maka manakala telah tetap atas belakangnya, ia berkata, Alhamdulillah.
Baik, saya masuk mula ya. Firuku bidabah, dari hal menaiki kenderaan. Hadis 141. Qala Ali ibnu Rabi'ah, telah berkata Ali bin Rabi'ah, syahidatu Aliya bin Abi Talib, aku telah melihat Ali bin Abi Talib. Yang bercakap Ali bin Rabi'ah, yang dia nampak Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Utiya bidabatin liyarkabaha, telah diberikan kenderaan supaya ia kenderai akannya, supaya ia naiki akannya. Maknanya ada orang bagi kenderaan supaya Ali bin Abi Talib naiki. Falamma, maka manakala wada'a rijlahu firrikab, maka manakala ia letakkan kakinya di kenderaan, qala, ia berkata bismillah. Maknanya kita bila melangkah untuk pijak kenderaan tu, kita sebut bismillah. Atau kita nak masuk kereta tu, kita baca bismillah. Buka pintu kereta contohnya, bismillah. Falamma stawa ala zahriha, maka manakala telah tetap atas belakangnya, maknanya kalau belakangnya ni maknanya tempat duduknya. Kalau kenderaan tu, ia belakang. Kalau binatang tu, atas belakang binatang tu lah. Jadi kita maksudkan dengan makna duduk. Maka manakala terletak atas punggungnya atau tetap atas belakangnya, maknanya kita dah tetap duduk. Tadi nak masuk baca bismillah. Dah duduk, qala alhamdulillah. Dah duduk tu baca alhamdulillah. Barulah start kereta. Contohnya lah start lah. Summa, sambungnya summa, sambungan dia. Kemudian ia berkata, jarakkan sikit, Maha sucilah Tuhan yang telah menundukkan ia bagi kami ini, dan tiada adalah kami orang-orang yang dapat menguasai baginya, dan tiada adalah kami orang-orang yang menguasai baginya, dan bahawasanya kami kepada Tuhan kami sungguh orang-orang yang akan kembali. Bracket surah Az-Zuhruf ayat 13. Surah Az-Zuhruf ayat 13. Baik, setelah kita duduk tadi, kita baca alhamdulillah. Nak masuk kenderaan baca bismillah. Dah duduk kita baca alhamdulillah. Summa qala, kemudian ia berkata, subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa menaiki kenderaan. Doa ini bukan
Ya, Nabi yang ajar kepada kita. Tapi doa ini daripada Allah. Ya, ayat 13, surah Zuruf ayat 13. Jadi Allah sendiri yang yang telah mencatatkan ya, dia punya doa ini untuk kita sebagai hamba baca ketika kita naiki kenderaan. Jadi dah duduk, dah baca Alhamdulillah, kita baca ni. Subhanallazi sakhkhara lana haza. Maha sucilah Tuhan yang telah menundukkan bagi kami ini. Maknanya, kenderaan ini, ya Allah sudah tundukkan kepada kita. Kalau binatang lah contohnya, unta ke kuda. Ya. Maknanya, dia sudah ditundukkan untuk jinak kepada manusia. Wa ma kunna lahu mukrinin, dan tiada adalah kami baginya orang yang menguasai baginya. Maknanya kita tidak dapat nak menguasai kenderaan ini apa-apa berlaku. Contohnya kalau kuda, dia ada masa-masa naik angin. Bila naik angin, ya, dicampakkan ya, tuan punya kuda tadi. Ya. Jadi ya, tuan kuda pun dicampakkan, dia naik angin. Jadi ya, kita tak dapat nak menguasai apa-apa yang berlaku pada kenderaan kita. Kalau ibarat kereta, ya, mungkin berlaku meletup tayar, ya, berlaku kerosakan, kebakaran, ya, dan berbagai lagi boleh berlaku. Kita tidak dapat menguasai. Itu dikatakan wa ma kunna lahu mukrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan bahawasanya kami kepada Tuhan kami sungguh orang-orang yang kembali atau akan kembali. Walau bagaimanapun, akhirnya kita akan balik kepada Tuhan, kepada Allah. Ini doa yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Dan Nabi sendiri membaca doa ini ya, kalau dia keluar berjalan. Ya. Ini surah Az-Zuruf ayat 13. Cerita ini masih diceritakan siapa? Iaitu Ali bin Abi Thalib. Ia membaca ya, ayat-ayat ini ya, yang didengar oleh Ali bin Rabi'ah. Ya. Ada sambungan lagi ya? Sambung lagi hadis ni. Kemudian ia berkata, Alhamdulillah. 3 kali. Kemudian ia berkata, Allahu Akbar. 3 kali. Kemudian ia berkata, Maha sucilah engkau, wahai Allah. Sesungguhnya aku telah menzalimi aku akan diriku. Maka ampunilah oleh engkau akan daku. Maka sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni akan dosa-dosa melainkan engkau. Noktah. Kemudian ia ketawa. Lalu telah dikatakan orang,
Wahai Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin. Tentang sesuatu apakah? Tentang sesuatu apakah engkau ketahui? Tanda soal. Telah berkata ia, sesungguhnya aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperbuat sebagaimana aku perbuat. Koma. Kemudian ia berkata. Tak. Nanti. Sebagaimana aku perbuat. Kemudian ia ketawa, Kemudian ia ketawa. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, tentang apakah sambung sebelah ya, tentang apakah sesuatu engkau ketawa? Sambung muka surat sebelah 73 ya. Muka surat 73 atas. Tentang apakah sesuatu engkau ketawa? Ia bersabda, sesungguhnya Tuhan engkau Subhanahu wa ta'ala bracket maha suci dan maha tinggi. Dalam bracket maha suci dan maha tinggi. Ia hairan terhadap hambanya apabila ia berkata, wahai Tuhanku, ampunilah oleh Engkau bagiku akan dosa-dosaku. Koma. Ia mengetahui bahawasanya tidak ada yang dapat mengampuni akan dosa-dosa selain aku. Nokta. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i
dan Tirmizi. Dan ia berkata, hadis hasan sahih. Okey, saya mak semula. Baik. Kalau ikutkan hadis ni satu hadis je, 141 ni. Ya, panjang. Ya. Daripada mula kita ulang balik, nak masuk kenderaan, baca bismillah, dah duduk, baca alhamdulillah, ditambah dengan subhanallazi sahharana haza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Kemudian summa qala. Summa qala, kemudian telah berkata ya alhamdulillah. Ya, ada baca subhanallazi tu, baca alhamdulillah 3 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Summa qala, kemudian ia berkata, salah samarat tu mana 3 kali ya? Salah samarat tu mana 3 kali? Summa qala, kemudian ia berkata, Allahu akbar, salah samarat. Dia baca Allah akbar 3 kali juga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Summa qala, kemudian ia berkata, ya, subhanakallahumma, subhanakallahumma inni zalamtu nafsi. Inni ada sabdu ya, inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Summa dohika faqila. Summa dohika. Sampai ni ila anta saja. Ila anta dulu ya. Kemudian ya, dia baca doa ini. Dah alhamdulillah 3 kali, Allah akbar 3 kali, disambung dengan subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, kemudian dia ketawa. Ya, siapa ni? Ya, Ali bin Abi Thalib ketawa. Faqilah, lalu telah dikatakan ia, ya, ada orang tanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, masa tu dia jadi khalifah. Ya, Ali jadi khalifah sebab itu disebut Amirul Mukminin. Min ayyi syai'in dhahikta, dari hal apakah sesuatu yang kau ketawakan? Ya, qala, ya, ia jawab, inni ra'aitun Nabi SAW fa'ala kama fa'altu. Sesungguhnya aku telah melihat Nabi SAW, ia memperbuat semana aku perbuat. Mana dia sendiri nampak Nabi buat macam tu. Summa dohika, kemudian ia ketawa. Mana Nabi pun ketawa. Bila dah baca tu, Nabi ketawa. Ketawa-ketawa senyum lah macam tu. Fakul tu, lalu aku pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, min ayyi syai'in dohikta. Wahai Rasulullah, ya, tentang sesuatu apakah yang engkau ketawakan? Ya, qala, Nabi bersabda, inna rabbaka subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Tuhan engkau subhanahu wa ta'ala, ya'jabu min abdihi, ia hairan dari tentang hambanya, izar qala, apabila ia berkata, Rabbi firli zunubi, wahai Tuhanku, ampunkanlah oleh engkau bagiku akan dosa-dosaku. Ya, bila hamba tu berdoa macam ni, ya, Allah kata khairan. Sebab apa? Ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba ghairi. Ia mengetahui, kata Allah, ia mengetahui bahawasanya tidak ada yang dapat mengampuni akan dosa-dosa selainku. Sebab itu dia minta ampun kepada Allah. Ya, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Itu maksudnya, ya. Tetapi ya, kita boleh buat ringkasan lah ya. Nanti banyak sangat, nanti tak jalan-jalan kereta nanti ya. Jadi ya, kita buat ringkasan begini ya. Mula-mula
Kemudian buat nota sikit ya. Mula nak masuk baca bismillah, buat nota ya. Bismillah, tulis ya. Dah masuk baca alhamdulillah. Ya. Kemudian baca subhanallazi dot. Ya. Tulis ya. Subhanallazi dot. Kemudian baca alhamdulillah lagi, alhamdulillah 3 kali. Ya. Alhamdulillah 3 kali. Kemudian Allah Akbar 3 kali. Okey. Sama ada kita nak baca subhanakallahumma ni, ataupun terus kita baca yang belajar minggu lepas. Hadis 142. Ya. Hadis 142 pun subhana juga, ya. Apa subhana? Allahumma tu. Allahumma, ya. Ataupun cara yang 142 pun boleh. Ya, kita begini, nak masuk baca bismillah 142 ya. Kita nak masuk tadi, kita ambil baca bismillah boleh. Kemudian kita dah duduk baca Allah Akbar 3 kali. Mengikut hadis 142 yang dari catat tu. Takbir mana 3 kali, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian kita baca subhanallazi sahharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tengok hadis 142 ya. Kemudian kita baca doa. Doa yang saya kata pilihan tu. Ya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma khawin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'da anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'i safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Ya. Jadi hanya penambahan, bolehlah kita nak masuk baca bismillah, dah duduk ya, bacalah ya, alhamdulillah boleh juga, alhamdulillah 3 kali, takbir pun 3 kali. Subhanallazi sahharalana, kemudian kita ambil doa yang pilihanlah yang minggu sudah kita baca, iaitu Allahumma inna nas'aluka. Ya. Kalau nak balik kena ingatkanlah hadis yang 142 yang bawah sekali. Kita baca yang atas juga sama, tapi hanya bezanya nak balik ditambah dengan ya, ujung tu ayibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun ya. Ditambah dengan tu. Kalau kita nak balik baca sama yang di atas, nak balik tambah ayibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun ya. Baik, hadis 143. Habiskan tajuk lah senang. Ya. Habiskan tajuk. 143. Buat catatan. Dan pada hadis yang lain, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya apabila di tempat yang tinggi, dalam braket mendaki, mereka bertakbir. Dan apabila mereka turun, mereka bertasbih. Nokta, hadis riwayat Bukhari. Ini maksudnya, ya, bila kita mendaki ya,
mendaki. Kalau biasa kapal terbang, bila waktu mendaki itu, apa ucapan kita? Ialah takbir, Allah Akbar ketika dia mendaki. Bila dia nak landing, nak turun tu, ya, bacalah subhanallah, tasbih, ya. Subhanallah, banyakkan tasbih, ya. Begitu juga kalau kita berkenderaan, kalau tempat tu mendaki, pergi Genting contohnya kan mendaki tu, ya, bacalah takbir, Allah Akbar. Bila menurun, balik daripada Genting menurun, ya. Jadi begitu tasbih, subhanallah, ya. Tapi orang kita bila menurun gayat, ya. Macam orang gayat, takut. Jadi menjerit, tak ada macam tu, ya. Jadi Islam mengayatkan bertasbih, subhanallah, ya. Okey, kalau ada pertanyaan silakan, ya. Sekadar itu dulu kita punya kuliah hadis, ya.